Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama mengikuti sesi pembelajaran pendidikan Islam tahun 5 bersama saya Ustaz Fahmi, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, marilah kita lihat tajuk atau apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, semua boleh tengok pada skrin masing-masing. Gambar apakah ini? Okay, gambar orang yang sedang solat. Jadi kalau kita nak solat, kita kena ada wuduk. Okey, jadi bila kita katakan wuduk, wuduk ni mestilah dengan tak lain tak bukan iaitu air. Boleh tak wuduk dengan benda lain? Wuduk. Wuduk. Jadi apabila kita sebut wuduk, mesti dengan air. Okey, tapi lihat pula pada gambar ini. Seorang budak lelaki terlantar di hospital. Kakinya pula sedang berbalut. Mungkin patah, mungkin luka dan sebagainya. Jadi bolehkah dia nak solat tapi tak ada wuduk? Mesti tak boleh. Jadi dia kena ada wuduk. Tapi kakinya mungkin luka. Macam mana dia nak orang kata basuh kaki dengan air? Jadi kita tak tahu macam mana. Kita tengok Allah telah gantikan wuduk itu dengan rukhsah ataupun keringanan yang lain. Jadi, boleh teka apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okay, hari ini kita akan belajar mengenai tajuk iaitu tayamum. Okey, tayamum. Jom kita tengok satu persatu apa itu tayamum dan sebagainya. Ini buku teks pendidikan Islam tahun 5 yang terbaru, edisi 2021. Okay, objektif pada hari ini murid dapat yang pertama sekali menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Okay, murid-murid dapat menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Menerangkan tiga sebab yang mengharuskan tayamum dengan tepat. Okay. Yang ketiga ialah menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan tepat. Okay. Ini adalah mereka tengok buku teks pendidikan Islam. Kita tengok buku teks pendidikan Islam. Okey, ini adalah perbualan antara seorang guru atau ustaznya dengan seorang anak murid. Okey, saya akan bacakan. Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Dia tanya pada ustaznya. Ustaznya berkata, Nizam, dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayamum. Okey, jadi kita masuk yang seterusnya. Ada seorang kawan perempuan pula berkata, tayamum? Saya tahu. Guna pasir kan Ustaz? Lepas tu seorang lagi pula berkata, Izzah, nama perempuan tadi Izzah. Seorang kawannya pula kata, Izzah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukannya pasir. Debu tanah yang suci, bukannya pasir. Dengarlah, maksudnya tayamum itu perlu menggunakan debu tanah yang suci. Kita akan tengok lagi seterusnya. Okey, pengertian tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kita ulang sekali lagi. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, kalau kamu susah sangat nak ingat, Ustaz tengok ada 3 bahagian yang Ustaz telah asingkan. Kita tengok yang pertama. Tempat tu. Debu tanah. Okey. Dan sapu ke muka. Ini gambar Okay. Kalau kamu susah ingat,
Yang pertama ialah tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci. Itu yang pertama. Menyapu debu tanah yang suci. Ke mana? Ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku. Itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir ialah dengan niat syarat-syarat tertentu. Dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi sekali lagi soalan, tayamum bermaksud yang pertama menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, kamu tengok gambar debu dekat situ. Nampak tak debu tu halus je. Gambar bawah tu pula keseluruhan muka seperti wuduk dan ke tangan. Apa maksudnya daripada tangan hingga ke siku. Dengan apa? Dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, seterusnya. Kita tengok pula dalil. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Surah Al-Maidah. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang bersih. Allah kata apa? Sekiranya atau sedangkan kamu tak memperolehi air ataupun tak jumpa air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang bersih. Surah Al-Maidah. Okey, seterusnya. Kita lihat pula rukun tayamum. Rukun tayamum. Okey, yang pertama, berniat. Macam mana niat tayamum? Nawaitu tayamuma listibahatis fardis salah lillahi ta'ala. Nawaitu tayamuma listibahati fardis salah lillahi ta'ala. Nawaitu tayamuma listibahati fardis salah lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, itu yang pertama. Iaitu rukun tayamum pertama. Yang pertama ialah niat. Okey, yang kedua. Menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua tangan hingga ke siku. Dan yang terakhir ialah tertib. Apa itu tertib? Ikut urutan. Yang pertama niat, yang kedua menyapu debu tanah ke muka, keseluruhan muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang terakhir ialah tertib. Itu merupakan rukun tayamum. Ada berapa? Ada 4 rukun tayamum. Rukun tayamum. Seterusnya, kita tengok pula sunat tayamum. Sunat tayamum ada 7. Okey, yang pertama, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Okay. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Sekali lagi Ustaz ulang, sunat-sunat tayamum ada 7. Yang pertama ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Menipiskan debu pada tapak tangan. Meregangkan jari ketika menepuk debu. Mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Menghadap kiblat.
membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Yang ni kalau kamu tak ingat semua, ingatlah 3, 4 atau 5. Jangan tak ingat langsung. Sunat-sunat tayamum, ingatlah 3 ke sekurang-kurangnya ingat 3. Okey? Okey, seterusnya kita tengok sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab kita perlu bertayamum. Ada 5. Okey. Yang pertama ialah tiada air setelah berusaha mencarinya. Okay, kalau nak bertayamum ni, bukannya tak ada air kat rumah, terus tayamum. Tak ada air, terus tayamum. Okay, salah. Kata dalam hukum kata apa? Setelah berusaha mencarinya. Kalau tak ada air, contohnya dekat negeri kita kan, kadang-kadang air tiada. Jadi, bolehkah kita terus tayamum? Tak boleh. Kena berusaha cari air tu. Carilah air kat mana-mana dulu. Mesti ada punya kat stesen minyak ke, kan, contoh air botol ke dan sebagainya. Kena dahulukan air dulu. Kita dah berusaha sungguh-sungguh. Betul-betul cari sampai air tak ada, tak jumpa juga, baru kita bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Air itu cukup-cukup untuk masak, untuk minum. Selalunya cerita yang orang di padang pasir dan sebagainya. Okey, yang ketiga. Jarak tempat ada air terlalu jauh. Okey, kita dekat kawasan sini. Tapi yang air tu ada dekat jauh kat sana, daerah lain. Nak jalan pun jauh. Naik kereta pun jauh sangat, jam ke apa. Memang jauh. Memang tak mampu. Sampai-sampai sebelum nak sampai pun minyak dah habis. Jadi terlalu jauh. Jadi boleh tayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Okey. Menggunakan air disebabkan terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit. Maksudnya, contoh kalau kita jatuh ataupun kita kemalangan, na'udzubillah, jadi kita akan cedera, iaitu luka. Jadi kalau kena air, lagi sakit, lagi pedis atau lagi teruk. Jadi dibolehkan untuk tayamum. Tapi orang tanya pula, Ustaz, kalau tayamum kat tempat luka, maksudnya letak debu tu atas luka ke Ustaz? Bukannya kamu tuang debu tu atas luka tu, tak. Cukuplah orang kata tunjuk syarat. Lalukan di atasnya saja, jangan sentuh pula. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Kalau di tempat orang musim sejuk pula, sejuk sangat. Sampai air paip beku, nak ambil pun sampai beku tangan. Jadi, dibolehkan untuk bertayamum. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini, pengenalan mengenai tayamum. Okey, jadi Ustaz harap kamu dapat faham dan ingat apa yang kita ajar hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran dan pengajaran yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.